7 dari 10 rakyat Malaysia mengalami masalah resdung dan 3 dari mereka menghadapi masalah resdung yang sangat kronik. Kebanyakan pesakit resdung tidak menyedari mereka mempunyai resdung sehinggalah mereka berada pada tahap yang sangat kronik. Apabila berada pada tahap yang kronik, resdung amat sukar untuk dirawat. Sebelum kita masuk kepada cara rawatan yang tepat untuk merawat resdung, kita terlebih dahulu perlu mengetahui punca dan simptom-simptom resdung. Resdung adalah sejenis penyakit yang terjadi keradangan pada rongga sinus ataupun rongga hidung disebabkan oleh jangkitan kuman dan virus. Dalam istilah perubatan, terdapat dua penyakit yang berkaitan dengan resdung iaitu sinusitis dan juga allergic rhinitis. Apakah itu sinusitis? Sinusitis adalah jangkitan kuman pada bahagian sinus. Ia boleh dikesan melalui gejala seperti hidung berair, sakit kepala, selesema, hingus yang pekat dan berbau busuk dan sakit pada bahagian sinus. Apakah pula allergic rhinitis? Allergic rhinitis adalah alahan kepada benda-benda sensitif seperti debu, bulu binatang dan juga makanan seperti makanan laut. Ia boleh dikesan melalui gejala seperti gatal hidung dan mata, bersing, ruam pada kulit, sakit kepala, jerawat dan mata kemerahan. Ramai yang tidak sedar sebenarnya mereka mengalami masalah resdung. Antaranya mereka mengalami simptom-simptom berikut. Mereka mempunyai migrain, jerawat yang kritikal, alahan dan alergi yang sangat kronik, kerap selsema dan mempunyai masalah dengkur yang sangat kuat. Oleh sebab itu, mereka mencari solusi yang tidak tepat dalam rawatan resdung mereka. Sebagai contoh, mereka yang mengalami masalah jerawat kronik, mereka biasanya menggunakan ubatan seperti ubat jerawat, vitamin C, serum, pencuci muka dan sebagainya. Selain itu, mereka yang mengalami alergi kepada makanan laut biasanya menggunakan ubatan seperti ubat tahan alergi. Oleh sebab itu, ramai di antara mereka terpaksa menanggung masalah resdung ini selama bertahun-tahun, terpaksa bergantung kepada ubat dan ada juga terpaksa mengawal dan menjaga pemakanan mereka. Walau demikian, masalah resdung mereka semakin hari semakin teruk. Dalam perubatan moden, mereka biasanya menggunakan 3 jenis obat dalam merawat sinusitis dan allergic rhinitis, iaitu antihistamin, decongestant dan nasal spray. Antihistamin digunakan untuk melegakan simptom alahan dan simptom jangkitan. Decongestant pula digunakan untuk mengurangkan sensitiviti pada bahagian hidung dalam jangka masa yang pendek. Nasal spray digunakan untuk meredakan keradangan disebabkan jangkitan pada bahagian rongga hidung. Sebenarnya, rawatan moden ini hanya melegakan simptom resdung dalam jangka masa pendek dan tidak merawat resdung dari punca ia berlaku. Oleh kerana itu, masalah resdung ini berulang dan tidak dapat diselesaikan. Jadi, kami mencari cara rawatan yang tepat dan berkesan untuk menyelesaikan masalah resdung ini. Dalam proses pencarian kami menemui satu obat tradisional yang bernama Tabib Sultan. Tabib Sultan ini adalah ubatan berasaskan herba gabungan herba tradisional Arab dan Melayu. Ia telah digunakan secara meluas sejak awal 1990-an lagi. Tabib Sultan diperkenalkan oleh Sheikh Abdullah Yusuf. Sheikh Abdullah Yusuf, beliau berasal dari Yaman dan datang ke tanah Melayu menjadi tabib atau doktor bagi masyarakat Melayu dahulu. Tabib Sultan ini digunakan dan terbukti berkesan dalam rawatan resdung dan jerawat yang kronik sejak lebih dari 100 tahun dahulu. Rupanya masyarakat Melayu kita dahulu sudah mengetahui cara yang betul-betul berkesan dalam merawat resdung, tetapi Tabib Sultan ini semakin lama semakin hilang dan dilupakan selepas popularnya perubatan moden. Masyarakat lebih mempercayai perubatan moden dan terus melupakan perubatan tradisional, padahal dalam setengah penyakit perubatan tradisional Melayu lebih berkesan. Amat rugilah bagi kita yang tidak mengambil manfaat dari permata yang sangat berharga yang ditinggalkan oleh orang Melayu terdahulu. Jadi, kami mengambil pendekatan untuk memperkenalkan kembali Tabib Sultan ini kerana ia terlalu banyak manfaat kepada masyarakat kita sekarang. Walaupun kami sudah mengetahui Tabib Sultan ini memang rawatan yang terbaik untuk merawat resdung dan sudah terbukti berkesan sejak berkurun lamanya, tetapi kami tetap juga inginkan bukti daripada masyarakat moden kita. Kami mengambil pendekatan untuk menguji keberkesanannya kepada 100 orang pesakit resdung dan Alhamdulillah 67 orang dari mereka sembuh 100% tanpa sebarang simptom dan penggunaannya tidak sampai 30 hari. Tetapi 23 dari mereka kurang berkesan dan hanya mengurangkan simptom resdung mereka. Jadi kami memberikan lagi mereka menggunakan Tabib Sultan sehingga 90 hari dan Alhamdulillah mereka juga sembuh 100% tanpa sebarang simptom. 10 orang lagi kami tidak mengambil mereka sebagai keputusan kerana mereka tidak mengambil Tabib Sultan mengikut jadual yang ditetapkan. Ada di antara mereka yang hanya makan 2-3 hari selepas itu dan mereka terus abaikan, dan ada juga yang mengambil seminggu sekali. Walaupun ada di antara mereka yang sembuh, tetapi kami tidak mengambil mereka sebagai jawapan untuk ujian kami ini. Dari ujian keberkesanan yang kami jalankan, kita membuat kesimpulan bahawa resdung ini mempunyai 3 peringkat. Pada peringkat awal dan peringkat pertengahan, mereka hanya memerlukan masa tidak sampai 30 hari untuk dirawat.
Tetapi pada peringkat yang kronik, mereka agak sukar untuk dirawat dan memerlukan masa yang agak lama untuk sembuh. 23 orang pesakit yang lambat sembuh itu merupakan mereka yang berada pada tahap resdung yang kronik. Ini dapat dikenal pasti melalui beberapa simptom seperti berikut, iaitu jerawat yang kronik dan berterusan, migrain yang teruk, nafas dan hingus yang berbau busuk dan selesema yang kronik dan tidak sembuh sehingga 6 bulan. Kesimpulan yang kita dapat adalah dengan cara yang paling berkesan untuk merawat resdung ini adalah pada peringkat awal. Pada peringkat kronik, mereka memerlukan masa yang lebih untuk pulih sepenuhnya. Ini antara pesakit resdung yang kami ambil untuk ujian keberkesanan Taufik Sultan. Alhamdulillah, sangat berkesan dan betul-betul rawatan yang terbaik untuk masalah resdung. Terima kasih Syekh Abdullah Yunus kerana meninggalkan permata yang sangat berharga untuk kami.